Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam slot Tazkirah Santai Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak faktor yang menjadikan kita macam ni sebenarnya. Antaranya adalah kefahaman kita yang kurang jelas tentang berpuasa dalam bulan Ramadan ataupun ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Jadi demi untuk kita memastikan tarbiyah Ramadan kekal sepanjang masa, pertamanya apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita kena ubah kefahaman kita. Kita kena letakkan satu kefahaman yang jelas yang mana segala amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan adalah kerana tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba. Jadi disebabkan kita ni hamba Allah Taala, maka kita lakukan ibadah. Bukannya kita beribadah disebabkan bulan ataupun perayaannya tertentu. Jadi bila kita dah letakkan elok-elok kefahaman yang seperti ini, maka setiap amalan yang kita buat, kita akan niatkan ataupun kita akan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita faham tanggungjawab kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita faham tanggungjawab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perasan ataupun tak, sebenarnya perkataan new normal yang kita dengar sekarang ni sebenarnya kita dah lalui setiap tahun. Apa new normalnya adalah bulan Ramadan itu sendiri. Jadi jangan sampai new normal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dia jadi back to normal balik. Jadi sebelum new normal ini kembali jadi back to normal balik, apa yang kita boleh buat selepas daripada Ramadan? Antaranya yang pertamanya, jangan tinggal baca Quran. Minta tolong sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jangan pernah kita tinggal bacaan Al-Quran. Dulu dalam bulan Ramadan mungkin kita boleh khatam dalam masa sebulan. Ini kadang-kadang orang dah habis Ramadan tak pernah khatam. Tunggu Ramadan tahun depan baru khatam balik. Jadi yang pertama, jangan kita tinggal bacaan Al-Quran. Susah sangat boleh install application Al-Quran dalam telefon yang kita duk pegang tak pernah lepas daripada tangan tu. Kita install application tu, setiap kali selepas solat kita ambil sedikit masa untuk baca Quran. Saya rasa dalam masa 5 minit boleh habis satu muka surat. Teruk sangat pun mungkin 10 minit. Jadi kita boleh amalkan bacaan Al-Quran. Kalau satu waktu solat satu muka surat, 5 waktu solat 5 muka, 4 hari dah satu juzuk. Jadi 4 bulan kita boleh khatamkan Al-Quran. Tak pandai baca Quran, tak ada masalah, boleh cari guru. Cari guru belajar. Susah sangat, datang Masjid Sungai Buloh, insya-Allah. Halo-halo saya, kita boleh sembang tentang Al-Quran. Yang keduanya, sedekah jangan tinggal. Kalau kita faham the power of sedekah, kita mesti takkan tinggalkan amalan bersedekah. Jadi kalau kita nak cerita tentang amalan sedekah, insya-Allah kita akan cerita pada slot yang akan datang dalam Tazkirah Santai Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Jadi kita boleh bersedekah, boleh datang masjid, masukkan duit dalam tabung masjid, infakkan harta kita. Susah tak boleh datang masjid, kita boleh bank in, kita boleh transfer online. Susah lagi, Masjid Sungai Buloh sekarang ni kita dah ada satu link. Jadi boleh buka Facebook Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, boleh tekan link tu direct terus ke akaun bank. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh terus infak ataupun menyumbang berapa banyak yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan, dan kita boleh mengharmonikan ataupun kita boleh mengamalkan amalan bersedekah selepas daripada bulan Ramadan. Sebelum Allah tarik balik harta yang kita ada ni, lebih baik kita bersedekah. Kerana sedekah itu tidak akan mengurangkan harta kita. Baik, antara amalan yang lain yang kita boleh buat selepas daripada bulan Ramadan, kita boleh qiyamul lail. Boleh ke qiyamul lail? Apa pula tak boleh? Subuh 5.50, takkan tak boleh bangun pukul 5, mandi, buat 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, habis baca Quran. Lepas tu tunggu masuk waktu subuh, boleh solat subuh bersama-sama berjemaah. Jadi sebenarnya kita boleh buat benda tu, cuma kita banyak alasan. Bukan nak suruh bangun pukul 4 pagi. Bukan tak boleh, boleh. Tapi pelan-pelan. Kita latih diri kita, bangun pelan-pelan. Buat dulu 2 rakaat. Kita istiqamah buat 2 rakaat. InsyaAllah lama kelamaan akan datang keikhlasan, akan datang semangat dalam diri kita untuk kita meningkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak cerita tentang amalan sunnah yang kita lakukan selepas daripada Ramadan, banyak. Cuma kalau kita nak cerita memang tak habis. Banyak lagi sebenarnya amalan sunnah yang boleh kita buat. Kalau nak diceritakan memang panjang lebar. Cuma biasakan diri kita dengan new normal Ramadan. Berusahalah kita untuk kita pertahankan nilai takwa yang kita pupuk sepanjang Ramadan.
Jadi sebab itu sering kita dengar ungkapan hikmah, siapa yang menyembah Ramadan maka Ramadan telah berlalu. Tapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Hayy la Yamut, Allah itu hidup, maha hidup dan tidak akan mati. Sekian, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk itu adalah kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.